warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu 'indak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Yang selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, pemberi syafaat kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan rahmat, taufik, hidayah dan petunjuk daripadanya, kita berada dalam majlis khair, majlis kebaikan, majlis bersempena bulan Rabiul Awal. Berkembang saja waktu maghrib sebentar tadi masuknya kita di dalam 12 Rabiul Awal. Dan bertepatan pula malam ini adalah malam Jumaat, maka berganda kemuliaan pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun bulan Rabiul Awal datang mengingatkan kepada kita dengan suatu peristiwa yang besar yang berlaku di dalam lipatan sejarah, iaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita masuk dalam bulan Rabiul Awal, ianya mengingatkan kepada kita di dalam bulan inilah lebih daripada 1400 tahun yang lepas dilahirkan sebaik-baik manusia, dizahirkan seafdal-afdal kejadian Allah, dimunculkan kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilahirkan penghulu kepada alam ini, iaitu Nabi dan juga Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada peristiwa yang lebih besar berbanding peristiwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lipatan sejarah kita, daripada awal kejadian alam, langit dan juga bumi, tidak ada sesuatu yang lebih agung, tidak ada sesuatu yang lebih hebat berbanding peristiwa, detik dan juga saat dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ianya digelar sebagai malam yang terbaik oleh para ulama. Telah sepakat tidak ada malam yang lebih baik berbanding malam di mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu setiap tahun apabila masuk bulan Rabiul Awal, maka ulama menganjurkan umat Islam untuk mengadakan majlis untuk memperingati Maulidur Rasul. Maulid adalah daripada perkataan bahasa Arab yang membawa dua konotasi makna di dalam grammar bahasa Arab, iaitu zaman dan makan. Iaitu
waktu dan juga tempat. Bila disebutkan maulid, di situ boleh membawa makna waktu kelahiran, kerana maulid dalam bahasa Arab maksudnya kelahiran, daripada perkataan walad, walad, al-aulad dan sebagainya. Maka maulid membawa dua makna. Yang pertama waktu kelahiran, dan yang kedua tempat kelahiran. Maka dalam konteks setiap tahun yang kita sambut Rabiul Awal itu adalah pada erti kata waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berulang setiap tahun waktunya. Yang kejadian berlaku 1400 tahun yang lepas, tetapi detik itu berulang. Detik keemasan itu kita ingin kenang, kita ingin raikan, kita ingin sambut dengan kita mengadakan majlis khair, majlis kebaikan yang ulama menganjurkan sebagai suatu bentuk ibadah, satu bentuk kita bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita duduk bersama-sama menghubungkan silaturrahim antara satu sama lain, dan kita mendengarkan tausiah ataupun ceramah ataupun tazkirah berkenaan dengan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan akhlak Rasulullah, berkenaan dengan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan sirah riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan keunggulan dan juga keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ianya dipandang sebagai sesuatu yang baik. Kerana itu pada bulan Rabiul Awal kita lihat di mana sahaja belahan dunia di negara Islam, mereka menggunakan kesempurnaan dan kesempatan ini untuk mereka mengajak umat Islam untuk mengingati waktu kelahiran tersebut. Kerana kelahiran itulah yang membawa cahaya buat sekalian alam, yang membawa suatu perubahan yang telah mengubah wajah dunia. Ia telah mencorakkan dunia dengan suatu wajah yang baru, dengan ketamadunan dan peradaban, dengan cahaya agama dan akidah ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehingga pada saat ini kita dapat menikmati ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yang membawa kepada ketenangan, yang membawa kepada kedamaian, yang membawa kepada kesejahteraan. Itulah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Segala perpecahan dan segala pergolakan adalah berpunca daripada seorang manusia itu tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa yang berlaku dalam dunia ini adalah kerana daripada segala perkara yang negatif, daripada segala peperangan yang berlaku, berbunuhan antara satu sama lain dan sebagainya, kerana mereka tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta apabila umat Islam meninggalkan ajaran dan juga kefahaman yang benar daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fitnah akan muncul daripada masyarakat. Ujian yang besar akan timbul daripada kalangan umat Islam itu sendiri, kerana tidak berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana topik kita pada malam ini adalah berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin membawakan suatu angle ataupun daripada satu perspektif yang lain dalam melihat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat menghargai kelahiran ini adalah benar-benar suatu peristiwa yang amat signifikan di dalam agama kita, yang ianya layak untuk kita ingati, untuk kita kenang, untuk kita sambut, dan untuk kita ingatkan umat manusia, ingatkan generasi kita, ingatkan masyarakat kita tentang perkara ini, sehingga mereka mengenali keunggulan, kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angle yang saya nak bawa adalah sesuatu yang berlaku sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku kepada dunia sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi kepada dunia? Apa yang terjadi kepada manusia? Apa yang terjadi kepada bangsa
bangsa-bangsa, apa yang terjadi kepada tamadun-tamadun, negara-negara, kerajaan-kerajaan, pemerintah-pemerintah yang ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin sorot sejarah ini sehingga sejak daripada awal penciptaan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala membuat keputusan untuk melantik khalifah Allah di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia yang pertama. Maka Nabi Adam alaihissalam, penzahirannya yang pertama ada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah tempat asal usul Nabi Adam alaihissalam. Kerana di situ tempat beliau dizahirkan, dan di situ sepatutnya tempat tinggal beliau. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia yang pertama, ditemani oleh wanita yang pertama, iaitu Siti Hawa alaihissalam. Dan Allah telah memilih Nabi Adam alaihissalam bersama dengan keturunannya untuk menjadi khalifah, dilantik golongan yang muncul, yang lahir daripada Nabi Adam alaihissalam, untuk mengelolakan bumi ini, untuk memakmurkan dunia ini, untuk mengemudi dan juga untuk menyelia, untuk organize bumi ini yang ianya tidak diberikan kepada mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, hatta kepada malaikat. Jin yang sudah lama hidup di atas bumi ini pun tidak diberikan tugas khilafah tersebut. Tanggungjawab itu, amanah yang besar yang menunjukkan kemuliaan kepada sesuatu kaum ataupun sesuatu bangsa ataupun sesuatu makhluk itu. Kerana itu iblis memberontak, tidak mahu sujud kepada khalifah Allah di atas muka bumi ini, yang mana dia sudah hidup beribu tahun dan telah beribadah kepada Allah 1000 tahun, tetapi tidak dilantik dia dan keturunannya syaitan untuk menjadi khalifah Allah. Maka seseorang apabila sedar sahaja peranan kita adalah sebagai khalifah Allah, itu sahaja sudah banyak perkara yang diingin mencari kefahamannya. Apa tugas khalifah? Apa yang dimaksudkan dengan khalifah? Apa makna khalifah? Walhasil, Nabi Adam alaihissalam pertama kali dizahirkan dan ditiupkan rohnya ke dalam jasadnya ketika dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila hidup sahaja, Nabi Adam alaihissalam terus melihat di atas syurga. Di dalamnya ada arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia melihat di sana ada tulisan yang termaktub, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini manusia yang pertama. Tidak ada siapa yang bersama dengan beliau. Siti Hawa pun belum lagi dilahir, belum lagi diciptakan. Beliau seorang saja. Roh ditiupkan ke dalam jasad. Tiba-tiba sudah termaktub nama seorang manusia yang didampingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy. La ilaha illallah. Dan sebelahnya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kadang-kadang di rumah, di masjid kita lihat ada orang menggantung nama Allah di sebelah dan nama Muhammad di sebelah. Kenapa? Diambil daripada mana? Diambil daripada apa yang termaktub di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelah nama Allah, nama Muhammad, kekasihnya yang paling dicintai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul-betul sebelah, betul-betul berdampingan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terbaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Sudah tentu Muhammad ini adalah manusia yang paling terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya sudah bermaksud yang amat terpuji. Muhammad yang banyak terpuji. Muhammad daripada perkataan alhamdu. Maka sedarlah Nabi Adam AS, walaupun dia adalah manusia yang pertama diciptakan, tetapi ada lagi yang pertama lagi sebelum beliau, iaitu yang bernama Muhammad, yang sudah namanya tertera di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dalam
riwayat yang berbeza-beza. Disebutkan sebuah hadis yang dibantu dengan banyak jalur riwayat. Asalnya kalau kita ambil satu hadis, ia akan menjadi daif. Satu hadis, ia menjadi daif. Hadis yang mengatakan ciptaan yang pertama yang Allah SWT zahirkan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya Muhammad. Memang benar dalam Musannaf Abdul Razak riwayatnya riwayat daif. Tetapi dia dalam ilmu hadis, sesuatu hadis yang daif apabila ia dibantu dengan beberapa jalur riwayat yang lain daripada khazanah ilmu hadis yang lain, daripada khazanah kitab hadis yang lain, walaupun yang dibantu itu pun riwayat daif juga, diambil daripada riwayat lain pun daif juga. Riwayat yang daif ini apabila disatukan, ianya sudah bukan lagi menjadi daif, ianya meningkat menjadi hadis hasan. Ini adalah kaedah mustalah. Ini kaedah mustalah yang disepakati oleh para pakar muhaddisin. Hadis daif apabila dikumpulkan daripada beberapa jalur riwayat yang berlainan, ia boleh ditingkatkan menjadi hadis hasan. Begitu juga hadis hasan, jika ianya terdapat daripada beberapa jalur riwayat yang lain dengan matan ataupun wording hadis yang sama, cuma jalur perawi yang berlainan, maka hadis-hadis hasan ini apabila digabungkan, dia sudah tidak lagi menjadi hadis hasan, dia menjadi hadis sahih li ghairi. Dia panggil hadis sahih li ghairi. Dia boleh upgrade daripada hadis hasan kepada hadis sahih. Begitu juga dengan hadis daif. Hadis daif boleh ditingkatkan menjadi hadis hasan, berlainan dengan hadis palsu. Hadis palsu memang tak boleh meningkat. Hadis palsu dah memang bukan sebenarnya palsu, dah memang palsu. Tapi ramai orang menganggap hadis daif itu adalah hadis palsu. Ini adalah kesalahan yang amat silap, ya. Kerana dalam pengkajian ilmu hadis, hadis daif, walaupun namanya daif, kita bahasa orang Melayu ni bila dengar daif lah, lemah, tak boleh pakai. Tapi menurut muhaddisin, maksud daif di situ bukan hadis itu tertolak. Daif itu adalah berkaitan dengan perawi. Ini adalah technicality, ya. Saya tidak akan masuk dengan lebih mendalam perkara tersebut. Hanya saja saya ingin menjelaskan secara sepintas lalu. Walhasil, hadis yang menerangkan bahawa ciptaan yang pertama adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya bukan datang daripada satu Musannaf Abdul Razak semata-mata, ia datang daripada banyak jalur riwayat yang lain. Kerana itu para ulama pada zaman dahulu seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, seperti Imam Ghazali, seperti para sufi, imam-imam sufi yang lain, mereka banyak mengambil hadis-hadis ini dan memberitahu dalam kitab mereka bahawa perkara yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nur Muhammad. Dan daripada Nur Muhammad inilah Allah SWT ciptakan yang lain, daripada pancaran cahaya rahmatnya, cahaya rahmat. Kerana Allah SWT ciptakan alam ini dengan rahmatnya, maka Allah jadikan Nur Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Bila kita sebut sekalian alam, maksudnya sekalian alam. Alam zahir, alam batin, alam ghaib, alam nyata, alam sembunyi, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, alam jin, alam malaikat, alam manusia, alam tumbuh-tumbuhan, alam haiwan, alam binatang, alam seluruh alam. Alam langit, alam bumi, alam yang banyak dimensi yang kita tak tahu. Yang ulama mengatakan ada 18,000 alam. 18,000 alam. Dan ulama mengatakan kemungkinan adalah lebih. Itu hanya sebagai satu riwayat sahaja. Ada riwayat lain kata 40,000 alam. Dan manusia adalah satu alam, jin adalah satu alam, malaikat satu alam, binatang satu alam, tumbuh-tumbuhan satu alam. Dan banyak lagi alam yang kita tak faham dimensinya. Alam lahud, alam malakut, alam jabarut, alam lahud, ya. Banyak lagi berlapis-lapis. Jadi alam ini Allah Taala ciptakan penuh misteri yang akal kita tak dapat merungkainya. Walhasil, Nabi Adam alaihissalam dilahirkan, dimunculkan, dizahirkan di syurga dan tersilap termakan buah, turun ke dunia. Sebagai suatu hikmah ilahiyah, Allah jadikan buah itu hanya sebagai asbab untuk melantik kita sebagai khalifah. Bila nama khalifah
kena turun di dunia. Di syurga tak boleh jadi khalifah kerana semua dah teratur, semua dah dikelolakan. Di syurga semuanya sudah terkemudi. Kita dah tak perlu nak kelolakan, sebab semuanya terhidang sendiri. Syurga itu kalau burung melintas, kita niatkan saja dalam hati kita apa yang kita nak, dia terhidang depan kita. Dan ini tidak sakit, jadi kita tak perlu kelolakan kita punya insurance, health. Kita tak perlu risau tentang blood pressure, tak perlu risau tentang diabetes, buah pinggang dan sebagainya. Ya, kita tak perlu cari kerja. Kita tak perlu nak tadbir bumi, sebab semuanya daripada intan permata, daripada emas. Menara-menara istana kita daripada cahaya, yang semua terjadi dengan serta-merta. Bidadari diciptakan oleh Allah dengan serta-merta. Ya, semuanya dengan serta-merta. Jadi tak adalah makna khilafah tersebut. Jadi kerana Allah nak tingkatkan lagi kedudukan manusia itu, maka Allah jadikan tersilapnya termakan buah itu untuk diturunkan di planet bumi ini. Ya. Jadi kita dapat faham bahawa kita adalah alien di sini. Kita bukan penghuni asal di sini. Kerana moyang kita bukan berasal daripada sini. Apabila kita mengkaji Al-Quran dan kita mengkaji hadis, kita akan dapat kesimpulan bahawa kita bukan berasal daripada planet ini. Kita hanya terdampar di sini, kita hanya terlahir di sini. Dan kita nak cari jalan pulang ke tempat asal kita, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga adalah tempat asal moyang kita. Moyang lelaki kita dan moyang wanita kita yang pertama adalah berasal daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas dunia ini Allah hantar sekejap untuk uji kita dan untuk berikan exam kepada kita. Dan Allah lantik kita sebagai khalifah. Allah nak tengok macam mana kita makmurkan bumi ini dengan segala sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita adalah khalifah kepada nama tersebut, setiap nama, dan zahirkan setiap makna daripada nama tersebut di alam ini. Rahman, Ar-Rahim, sifat rahmat, sebarkan rahmat Allah. Itu adalah sifat yang paling dominan yang dimiliki oleh Allah, rahmat. Alam ini segalanya tercipta dengan rahmat Allah. Kerana itu Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin. Satu persatu Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Latif, Al-Alim, Al-Adal, Al-Hakam, Al-Hakim, Al-Razzaq, Al-Wahhab. Ini semua kita ada khalifah kepada nama tersebut. Seorang yang menyadari, oh, aku adalah khalifah, yakni wakil kepada Ar-Razzaq. Bermakna tugas aku adalah untuk membahagi-bahagikan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada aku, sebahagiannya aku untuk manusia. Al-Adal, aku khalifah kepada yang maha adil. Bermakna tugas aku adalah makmurkan bumi ini dengan keadilan, dengan rahmat, dengan kemaafan, dengan kesantunan, dengan kelembutan, dengan penuh rahmat, sebarkan mesej cinta. Dan kita berada di sini kerana itu. Nabi Adam AS, manusia pertama menjejakkan bumi dan mendarat di planet ini. Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Oleh kerana kita bukan berasal daripada sini, baginda SAW sentiasa mengingatkan kita untuk mengetahui keberadaan kita di atas dunia ini adalah sebagai pendatang asing. Ka'annaka gharib. Gharib dalam bahasa Arab bermaksud asing. Asing ini apabila kita buka dictionary, dia bagi foreigner, stranger, alien. Bila kita sebut alien, kita jangan terus terbayang yang ada dalam movie dan sebagainya, yang kepala lonjong dan sebagainya. Alien pada erti kata yang sebenarnya, buka pula dictionary, apa maksud alien? Yang asing. Apa saja yang asing, bukan saja makhluk, tapi sifat, perkara, benda. Benda ni asing. This thing is alien to me. Maksudnya saya janggal, saya tak biasa, benda ni asing bagi saya. Dalam perlembagaan ada Sedition and Alien Act, Akta Alien. Akta ini diperuntukkan dalam perlembagaan bukan untuk berinteraksi dengan pendatang yang datang daripada UFO. Akta Alien adalah untuk berinteraksi dengan pendatang asing ke negara mereka, pendatang daripada negara luar.
Kerana dulu saya belajar di Afrika Selatan. Sebab mula saya tak faham maksud alien. Sebab kita daripada kecil kita diberikan makna alien tu yang movie tu kan. Jadi daripada kecil bila saya mula belajar agama, saya nak terbang ke Afrika Selatan untuk belajar hadis di sana. Jadi dia chop saya punya apa? Saya punya pasport tu, dia bagi visa pelajar kan. Dia kata this visa is under Sedition and Alien Act. Wah, alien. Saya buka dictionary. Oh, alien ni bukan bermaksud makhluk asing yang kita faham daripada planet lain. Maksudnya orang asing. Jadi kita semua sepakat kita semua alien di sini, di planet ini. Kita sepakat kerana itu yang kita dapat kesimpulannya daripada pengkajian dalam Al-Quran dan juga hadis. Kalau orang barat, mereka kaji juga asal usul manusia, tapi oleh kerana tidak berdasarkan kepada wahyu, dia kaji, dia kata kita ini datang daripada ape, daripada monyet. Maka mereka pun buat movie yang lain, Planet of Apes. Ni planet monyet, planet kera, War of Apes. Bila manusia bergaduh dan sebagainya, ini pun kera-kera bergaduh. Jadi seorang yang merasa dirinya daripada kera, jadi orientasi pemikiran dan juga tabiatnya akan lebih mirip kepada kekeraan dan kemonyetan. Kerana itu cara pandang mereka, itu cara pandangnya. Dan amat malang apabila ada anak-anak orang Islam yang belajar sains, yang mengkaji teori Darwin dan mempercayai pula betul kita daripada monyet. Kerana apa? Kerana Darwin membawa hujah-hujah akademik yang tersusun dan teratur. Dan saya pernah, seorang bapa orang Islam datang kepada saya, kata anak saya percaya bulat-bulat apa yang dia belajar di dalam sains, dalam buku teks. Kemudian dalam universiti pun dia belajar juga. Jadi dia tahkikkan lagi. Dia tekankan lagi apa yang dia belajar ni. Pesyarah universiti memang terangkan teori Darwin, manusia daripada evolusi. Jadi amat berbezalah seseorang yang dalam pemikirannya merasa dirinya daripada monyet dengan seorang yang lain yang merasa dirinya berasal daripada syurga dan dia nak balik kepada syurga. Lain hala tuju kiblat pemikirannya. Ya. Maka tersilap makan buah tersebut adalah kerana permusuhan iblis. Permusuhan iblis terhadap manusia yang dilantik oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi khalifah, maka digoda, maka termakan, tersilap, terlupa sehingga turun di atas muka bumi ini, di planet ini, dan seluruh daripada kelahiran ataupun anak-anak zuriat daripada Nabi Adam AS seluruhnya dilahirkan di sini. Hanya saja Nabi SAW nanti ingatkan kepada kita, ini bukan tempat kamu, di sini bukan tempat hakiki kamu, tempat kamu nun sana, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah peta, carilah GPS, carilah jalan balik yang boleh membawa kamu ke sana semula. Baik, setelah Nabi Adam AS, anaknya lahir 40 orang. Dan jumlah yang tepat yang disebutkan dari riwayat adalah 41 orang, kerana anak yang terakhir Nabi Syith AS adalah anak Nabi Adam, lahir tanpa kembar. Semua daripada anak Nabi Adam semua lahir dengan berkembar. Dan syariat Nabi Adam, adik-beradik boleh bernikah antara satu sama lain, tetapi tidak boleh bernikah dengan adik kembarnya sendiri. Jadi Qabil dia dengki dengan Habil kerana Qabil nak kahwin dengan adiknya sendiri, kerana adiknya lebih cantik. Maka Qabil telah membunuh Habil. Jadi jenayah yang pertama di atas dunia ini berlaku adalah kerana dengki manusia antara manusia. Dan jenayah yang pertama berlaku di sana, di atas, di alam kayangan yang tinggi, sehingga turun ke planet ini juga adalah kerana hasad. Hasad yang dimiliki oleh iblis kepada Nabi Adam AS, dan berjanji dengan Allah untuk dia menyesatkan seluruh zuriat Nabi Adam AS. Berjanji di hadapan Allah, dan ianya direkam di dalam Al-Quran. La aqudannahum min ansiratikal mustaqim.
Aku bersumpah demi zat engkau wahai Allah yang telah menyesatkan aku bersumpah aku akan sesatkan pula anak-anak Adam. Betapa angkuhnya dan betapa dalamnya hasad yang dimiliki. Lihat hasad dengki, jenayah yang pertama berada di alam yang tinggi, dan jenayah yang pertama berlaku di atas dunia ini. Setelah Nabi Adam AS, keturunannya mula membiak dan membiak, semakin ramai dan berhijrah ke banyak tempat. Hanya sepanjang zaman Nabi Adam AS sehingga zaman Nabi Nuh, tidak ada orang yang keluar daripada agama yang dibawa oleh Nabi mereka. Setelah daripada Nabi Adam, ada Nabi Idris. Dan seluruh umat mereka masih beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula syirik yang pertama. Penyembahan berhala yang pertama adalah pada zaman Nabi Nuh AS, Nabi yang ketiga. Di sini umat manusia sudah semakin lama semakin ramai, dan nafsu dan juga syahwat yang dimiliki oleh manusia mula mencengkam manusia, dan godaan syaitan sehingga mereka mula membuat sembahan-sembahan dan juga berhala, dan juga mereka telah banyak melakukan kesesatan. Dan kemudian setelah daripada Nuh AS kemudian Nabi Hud, kemudian pengingkaran dan juga penderhakaan menjadi lebih hebat lagi, sehingga Allah Ta'ala turunkan azab. Kemudian zaman Nabi Saleh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hidup satu zaman, kerana Nabi Lut adalah sepupu kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Lut adalah sepupu pada Nabi Ibrahim AS. Nabi Lut dihantar kepada satu kaum, nama kaum Sadum, yang mana mereka telah melakukan perkara-perkara yang keji, yang dah melanggar tabiat manusia, iaitu lelaki dengan lelaki. Mereka membuat hubungan sejenis pada zaman Nabi Lut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala angkat sampai ke langit dan humban, terlangkupkan, sehingga yang sekarang ini menjadi laut mati itu dikatakan itu adalah tempat perkampungan Nabi Lut dan juga kaumnya. Pada malam Allah SWT ingin terlangkupkan, Allah SWT menyuruh Nabi Lut AS bersama dengan keluarganya untuk meninggalkan tempat tersebut, dan Allah SWT menghantarkan azab kepada mereka. Kita lihat bagaimana perjalanan sejarah. Nabi-Nabi dihantar kepada umat manusia, dan mereka berada dalam lingkungan Nabi mereka, dan mereka mengingkari dan juga menderhaka mereka. Dan pada zaman Nabi mereka masih hidup, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar azab kepada mereka. Lihat pada zaman Nabi Nuh, lihat pada zaman Nabi Lut, lihat pada zaman Nabi Hud, lihat pada zaman Nabi Saleh, lihat pada zaman Nabi Ibrahim, lihat pada zaman Nabi Musa. Allah Ta'ala azab mereka dan hancurkan mereka. Dan jumlah para Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ingatkan balik manusia, untuk bawa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah berjumlah 124,000 Nabi. Dan jumlah Rasul yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah 313. Hanya saja yang wajib untuk kita ketahui adalah 25 Rasul. 25 Rasul. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wali kulli qaumin had. Setiap kaum itu Allah SWT hantar penunjuk jalan untuk balik ke tempat asal mereka, untuk balik kepada akar sebenar, iaitu pengenalan kepada Allah, iaitu untuk beriman, bertakwa dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sesuatu. Dan ulama mengatakan, berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, di mana sahaja ada manusia, di mana sahaja di mana benua mereka berada, di mana sahaja belahan dunia, sama ada di timur, di barat, di utara, di selatan, bila ada penempatan dan ada suatu kaum manusia di situ, pasti ada Nabi di situ. Jadi dalam riwayat menyebutkan bahawa jumlah para Nabi keseluruhan ada 124,000 Nabi. Dan berdasarkan firman Allah, walikulli qaumin had, untuk setiap kaum itu kami hantar penunjuk jalan. Maka ulama mengatakan di mana sahaja ada manusia di serata dunia, di situ Nabi dihantar untuk mengajak mereka. Kadang-kadang kita apabila menyebut Nabi, mungkin dalam fikiran kita
yang bernama Nabi itu mesti daripada Arab. Tetapi dalam riwayat yang hanya dapat diketahui Nabi daripada bangsa Arab itu hanya 4 orang sahaja. Daripada 124,000 Nabi. Kemungkinan lebih daripada 4 orang. Lebih daripada 4 orang. Saya yakin lebih daripada 4 orang. Tetapi yang daripada 25 Rasul itu, yang Arab 4 orang. Yang lain semua bukan Arab. Yang lain semua bukan Arab. Semua bangsa Ajam. Bangsa, sebab setiap kaum, kalau ketika itu tamadun Cina sudah berada ribuan tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamadun India sudah ada ribuan tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamadun Yunani, tamadun Rom sudah ada ribuan tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamadun Parsi. Ini adalah tamadun dan peradaban yang telah wujud sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana saya yakin apabila manusia sudah ada di China, ada Nabi daripada kalangan bangsa mereka yang bercakap dengan lisan mereka. Kerana Allah mengatakan dalam Al-Quran, kami menghantar penunjuk jalan daripada Nabi yang bercakap dengan lisan mereka, bermakna daripada bangsa mereka, untuk mengajak mereka kepada Allah SWT. Jika ada manusia di China, adalah Nabi di China. Dan alam Melayu juga telah dijumpai bahawa penempatan manusia adalah awal di alam Melayu ini. Sama awal seperti di China. Bahkan fakta sejarah menjumpai bahawa penempatan di alam Melayu ini adalah lebih lama daripada China. Lebih lama daripada China itu sendiri, ya. Kerana itu teori apa itu? Theory of Taiwan. Siapa yang mengikuti sejarah, ada satu theory of Taiwan yang ada orang yang mendakwa bahawa orang Melayu ini berasal daripada sebelah Taiwan. Kita ni daripada rumpun Cina, kemudian kita pecah ke sini. Sebenarnya tidak. Kita memang penduduk asal di rantau ini. Dan ini telah terhasil dengan kajian genetik yang diambil daripada 6,000 orang daripada orang Melayu, bahawa kita adalah spesies, bukan, saya tak gunakan spesies, tetapi kita ada genetik awal di sini, dan kita mempunyai 27% genetik Mediterranean. Dan dikaji pula berapa ribu orang di Taiwan. Ini dijalankan oleh satu tim yang besar daripada beberapa profesor dan juga pakar di seluruh dunia. Wakil daripada Malaysia adalah Profesor Dr. Zafarina daripada UKM, dan beliau lah yang mendedahkan perkara ini banyak. Apakah sebenarnya genetik kita, dan dikaji yang daripada Taiwan dan sebelah China, mereka berasal daripada sini, daripada arah kita. Mereka adalah cabang kepada genetik ini. Dan kita ada 27% genetik Mediterranean, bermakna orang-orang Melayu ini, dia ni adalah bersepupu sepapat dengan orang Arab dan juga Bani Israel. Bermakna mempunyai keturunan Nabi Ibrahim AS. Pada erti kata yang sebenarnya, kita adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim. Kerana apa? Kerana kuncinya itu 27% Mediterranean, bermakna kita sepupu dengan Bani Israel dan bangsa Arab. Selama ini kita hanya mengatakan bangsa Arab itu bersepupu dengan Bani Israel. Bagaimana mereka boleh bersepupu? Bani Israel datang daripada Nabi Ishaq. Bangsa Arab datang daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq ada adik-beradik. Daripada jurai keturunan mereka lah lahirnya bangsa Arab, Nabi Ismail, dan daripada Nabi Ishaq lahirnya Bani Israel. Sebab tu kita kata bangsa Arab dan bangsa Bani Israel adalah bersepupu sepapat. Semuanya bertemu pada patriark yang satu, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kajian juga menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim tidak mempunyai 2 orang isteri. Catatan sejarah menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim mempunyai 4 orang isteri, seperti mana disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. 2 isteri yang pertama kita semua mengetahui, iaitu Siti Hajar dan juga Siti Sarah. 2 yang lain kita jarang mendengar. Yang ketiga adalah Siti Kanturah. Yang terakhir adalah Hajjiyah. Berkenaan dengan Siti Hajjiyah tidak dapat diketahui daripada mana dia berasal dan ke mana keturunannya. Tetapi berkenaan dengan Siti Kanturah dapat diketahui, catatan menunjukkan beliau melahirkan 6 orang anak hasil pernikahan dengan Nabi Ibrahim AS. Dan catatan sejarah mempunyai isyarat dari petanda daripada 6 keturunan, 6 anak Nabi Ibrahim ini, daripada keturunan mereka lah yang berhijrah ke arah timur dan membentuknya bangsa Melayu.
Jadi tidak mustahil kalau di akhir zaman, kalau Allah penggiliran dunia ini, kerana dunia ini Allah dah bagi kepada bangsa Arab, Allah dah bagi pada bangsa Bani Israel. Kalau isyarat daripada Rasulullah mengatakan kebangkitan daripada timur, kalau yang dimaksudkan adalah bangsa di belah sini, kita katakan tidak mustahil. Walaupun kita tidak confirm, kita kata kita tak pasti, tapi tidak mustahil. Kerana isyarat-isyarat yang terdapat di dalam genetik itu sendiri. Kajian genetik dia tak boleh menipu, kerana dia mempunyai standardnya yang tertentu. Jadi 27% Mediterranean itu adalah kunci besar, ya. Kalau kita melihat macam mana dokumentari, juga terdapat dalam YouTube dokumentari tentang Dr. Zafarina mengkaji genetik Melayu ini. Walhasil, saya ingin balik kepada sejarah, sebab saya nak bawa kepada kelahiran Rasulullah SAW supaya kita dapat mengerti apa yang berlaku dalam sejarah dunia. Sehingga kita dapat memahami betapa signifikannya kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dan penyudah kepada seluruh Nabi, Khatamun Nabiyyin, penyudah kepada seluruh manusia yang mendapat assignment daripada Allah, tugasan untuk panggil manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi ini diturunkan wahyu kepadanya. Nabi-Nabi ini ada di antaranya yang mendapat kitab yang datang daripada langit untuk pimpin manusia, untuk bimbing manusia. Mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak sorot lagi sejarah pada zaman Nabi Nuh ketika banjir besar melanda kerana keingkaran dan kederhakaan daripada umatnya. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 1000 tahun. Dan Nabi Nuh pula mempunyai umur 1000 tahun. Lebih sedikit, umurnya 1050 ataupun 1100. Dan banjir besar telah melanda dan menghancurkan seluruh manusia. Kerana pada ketika itu manusia yang ada pun adalah umat Nabi Nuh, manusia yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Maka apabila air surut dan bahtera telah mendarat di atas gunung, dan daripada pengikut Nabi Nuh AS 80 orang yang berada di atas bahtera tersebut, hanya 3 orang sahaja yang mempunyai zuriat. Dan 3 orang itu adalah anak Nabi Nuh. Ketiga orang tersebut anak-anak Nabi Nuh yang bernikah dengan perempuan yang berada di atas bahtera tersebut. Dan akhir apabila surut, maka 3 anak ini yang bernama Sam, Ham dan Yafith. Sam mengambil keputusan untuk berhijrah ke Yaman dan membina kota di sana setelah surutnya banjir itu. Ham berhijrah ke benua Afrika. Yafith berhijrah ke sebelah timur. Dan ketiga-tiga ini mempunyai ciri yang berbeza-beza. Kerana Nabi Nuh AS mempunyai beberapa orang anak, yang salah seorang anak menderhakai telah ditenggelamkan oleh laut, namanya Kan'an. Dan 3 anak ini, Sam adalah bapa kepada seluruh ataupun moyang kepada seluruh bangsa Bani Israel dan juga bangsa Arab. Sam. Ham, kulitnya adalah agak gelap. Dan seluruh bangsa yang berkulit hitam semuanya adalah berasal daripada Ham. Yafith adalah seorang yang berkulit sawo matang dan juga matanya agak sepet. Dan seluruh keturunan yang kategori mata sepet ini, kalau kita tengok mata sepet ni bukan sahaja di China, di Malaysia saja, dia bermula daripada Tibet, bermula daripada sepadan Rusia dan sepadan Afghanistan sendiri pun. Ini semua yang set mata sepet sampailah ke belah Rusia, sebelah Mongol, Jepun, Taiwan, Cambodia dan sebelah alam Melayu semua dan sebagainya. Dan manusia sudah mulai terpencar lepas daripada zaman Nabi Nuh. Dan ketiga-tiga anak ini mengambil kemahiran membuat kapal. Bermakna teknologi kapal bukan sesuatu yang baru. Itu daripada zaman Nabi yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Maka pelayaran telah menjadi suatu pengangkutan yang penting sejak zaman dahulu kala. Di mana sahaja manusia ada, mereka hebat dengan perkapalan dan juga pelayaran. Dan apabila manusia semakin lama semakin ramai, Allah SWT menghantar Nabi demi Nabi, silih berganti. Ada Nabi yang dihantar untuk satu bangsa yang besar.
Ada Nabi yang dihantar untuk satu kampung dia sahaja. Ada Nabi yang dihantar untuk satu kota dia sahaja. Ada Nabi yang dihantar untuk satu desa dia yang kecil. Ada Nabi yang dihantar untuk keluarga dia saja, sepupu sepapat, pakcik makcik dia. Dan ada Nabi yang dihantar untuk family yang terdekat dia saja, anak dan juga isterinya. Itu assignment yang dia dapat. 124,000 Nabi ni bukan semua dihantar untuk semua. Assignment tu akan dikhususkan untuk tempat-tempat dan juga benua-benua yang tertentu. Ya. Dan ianya berlanjutan. Nabi demi Nabi, Nabi demi Nabi. Hanya saja setelah daripada Nabi Ibrahim, keturunannya sebelah daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq mempunyai anak bernama Nabi Yaqub. Nabi Yaqub mempunyai nama yang lain iaitu Israel. Dan beliau mempunyai 12 orang anak. Semua anak-anak ini, keturunan mereka dipanggil sebagai Bani Israel, iaitu keturunan Israel. Atau erti kata yang sebenarnya keturunan Yaqub. Maka daripada keturunan ini Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan berpuluh-puluh ribu Nabi daripada Bani Israel alone. Daripada Bani Israel sahaja. Dan kerana Bani Israel ni adalah bangsa yang degil, adalah bangsa yang keras kepala. Nabi Musa AS kita lihat bagaimana dia tinggalkan sekejap umatnya untuk munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala 40 hari. Balik dia tengok umatnya dah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekejap sahaja. Dan kisah itu dirakamkan di dalam Al-Quran. Nabi Musa AS dan apabila dia pergi, dia bukan bawa Nabi Harun sekali. Dia tinggalkan Nabi Harun bersama dengan umatnya. Nabi Musa AS balik daripada munajatnya 40 hari, dia melihat sudah ada patung lembu. Ini apa ini? Patung apa ni? Ini Tuhan kami, wahai Musa. Kamu tinggalkan kami lama sangat. Kami rasa kamu dah tinggalkan kami. Maka kami lantik Tuhan baru. Ini lembu berkuasa. Siapa buat ni? Samiri. Ini ceritakan dalam surah Toha. Harun mana Harun? Harun, what's that man? Apa dah terjadi? Quran kata Nabi Musa AS pegang janggut. Harun, what you have done? What you have done to my people? Aku dah cakap, wahai Musa, aku dah cakap dengan mereka, jangan buat berhala lembu ini. Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah. Mereka tetap asak. Mereka kata Musa dah tinggalkan. Aku Harun, aku Nabi. Dan mereka tak nak percaya. Ini satu bangsa yang ajaib ya. Daripada puluhan ribu Nabi yang Allah telah hantar kepada Bani Israel, tak kurang daripada 70,000 Nabi yang mereka dibunuh oleh bangsa mereka sendiri. Ini adalah suatu bangsa yang, kalau kita baca Al-Quran, ini bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bangsa yang terkutuk. Lu'ina Bani Israel, dengan lisan Daud. Terlaknatnya Bani Israel ini dengan wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada para Nabi bahawa ini bangsa yang terlaknat. Tapi kalau kita jumpa orang Yahudi, kita jangan kata, laknat kau ya. Terkutuk engkau. Curse. Jangan. Itu Al-Quran bagi tahu. Mereka mungkin esok dapat hidayah. Orang-orang tertentu sebab kita tak tahu bagaimana future mereka. Berapa ramai orang Yahudi yang masuk Islam, mereka menjadi Islam lebih baik daripada kita. Ya. Mereka yang tidak mahu ikut ajaran dan mati dalam keadaan tanpa iman, itu adalah termasuk dalam laknat. Selagi mana mereka tidak meninggal dunia, kita tidak tahu siapa yang Allah SWT laknat, dan kita tidak boleh mengeluarkan kata laknat. Kerana kita tak boleh ambil bahasa Quran itu Allah yang cakap. Kita kena berinteraksi dengan baik. Kita ada sepadan-sepadan yang kita kena jaga, seperti mana yang Al-Quran dah gariskan. Bagaimana interaksi kita dengan Ahlul Kitab, dengan Ahli Taurat dan juga Ahli Injil. Dan juga yang kita sebut tadi tamadun Yunani, maka sudah tentu di Yunani ataupun di Greek, di Athens, sudah tentu ada nabi mereka yang ajarkan nilai-nilai yang baik kepada mereka. Di Rom sudah tentu ada nabi yang mengajarkan kepada mereka nilai-nilai, value dan juga perkara yang baik dan ajak mereka kepada Allah. Begitu juga di India, di China, di Arab, di alam Melayu, di mana saja serata dunia, di sebelah Eropah. Hanya saja pada ketika itu, bersejarah lampau, di sebelah Amerika tidak ramai yang manusia berada di sana. Kebanyakan manusia adalah berada di benua yang sebelah sini.
Amerika itu, sebelah Amerika hanya kemudian later on. Yang Amerika itu yang banyak sekarang pun hanya 200-300 tahun yang lepas sahaja yang dibanjiri oleh orang-orang daripada Eropah, kan? Setelah Christopher Columbus membuka itu. Walhasil demikian keadaan manusia ditinggal sekejap oleh Nabi mereka, mereka tinggalkan ajaran. 40 hari sahaja. Kita lihat setelah Nabi Musa AS meninggal, setelah Nabi Harun meninggal, Taurat itu dipesongkan. Padahal inilah kitab suci mereka. Tetapi ulama ahlul kitab mereka sendiri yang pesong-pesongkan, gelap-gelapkan. Mana yang tak kena dengan nafsu mereka, mereka koyakkan, mereka sembunyikan, mereka gelapkan. Dan demikian berlaku kepada ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Dikatakan Hindu dan Buddha, mengikut sejarah, itu juga ada asal daripada agama tauhid yang benar. Nilai-nilai yang baik segalanya datang daripada nabi yang dahulu kala yang mengajarkan. Dan juga seseorang yang mengkaji secara falsafah tamadun Yunani dengan Sokrates, dengan Plato dan dengan segala macam kitab yang mereka hasilkan dalam bidang falsafah, digaji kesusul galo ilmu mereka, dia akan kembali kepada Nabi juga. Akhirnya apa yang mereka dapat daripada hikmah-hikmah yang besar oleh Sokrates, Plato dan lain-lain adalah daripada ajaran Nabi. Kemudian mereka campurkan dengan akal mereka, kemudian mereka tuangkan idea mereka, penulisan mereka, dia dah bercampur aduk dengan ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan itu berlaku pada kitab-kitab yang lampau. Apa yang berlaku pada kitab orang Hindu, apa yang berlaku dalam kitab orang Buddha, apa yang berlaku dalam kitab orang Bani Israel, daripada Taurat dipesongkan. Dan apa yang berlaku kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS dipesongkan. Dan ajaran telah dipesongkan, agama dipesongkan, dan orang-orang yang ada komitmen dan attachment dengan agama pun mereka tidak berada di atas landasan yang benar. Kecuali sedikit di antara mereka yang benar-benar berada di atas ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan kita faham manusia adalah nafsu dan juga syahwat dan syaitan dan sebagainya, sentiasa menggoda untuk nak merosakkan ajaran para Nabi ini. Maka Nabi telah dihantar silih berganti, kaum yang berbeza-beza, berbilang-bilang Allah menghantar berbilang-bilang Nabi kepada mereka. Hanya saja bangsa yang paling ramai sekali dihantar para Nabi-Nabi adalah Bani Israel. Sehinggalah pada zaman Nabi Isa AS, jarak masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW ada 600 tahun. Bolehkah kita bayangkan apa yang berlaku dalam 600 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW? Apa yang berlaku kepada dunia? Apa yang berlaku kepada dunia 600 tahun hidup dalam keadaan tidak ada Nabi di kalangan mereka. Maka kezaliman berlaku. Tidak ada agama yang nak membimbing mereka. Hatta ahlu kitab mereka pun banyak yang terpesong, banyak orang kata menyongsangkan ajaran-ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu. Bermakna mereka tidak berpaksikan kepada kebenaran yang benar. Maka apabila mereka menjadi penasihat kepada raja, raja jadi zalim, feudal. Kalau kita pernah dengar sistem feudal, raja-raja yang zalim, kemudian di India didewa-dewakan. Jadi perkara-perkara yang menjadi khurafat dan tahyul, perkara-perkara kesyirikan timbul dengan begitu hebat sekali. Dan sehinggalah di Arab, di kawasan Arab itu, di tempat dilahirkan Nabi SAW yang dikenali sebagai jahiliyah, sudahlah ketika itu zaman dunia sedang dalam keadaan gelap. Gelap dengan ilmu pengetahuan. Gelap. Kalau kita sebut Dark Age, dia berlanjutan selama berapa ribu tahun. The Dark Age of Europe, kan? Kalau kita belajar sejarah. Dan di India bagaimana mereka jadikan kepercayaan kepada dewa-dewa dan sebagainya. Dan sehinggalah di Arab jahiliah, di kawasan Arab, ketika itu yang berada berjiran dengan kawasan Arab adalah kerajaan Rom, kerajaan Parsi. Mereka meluaskan jajahan takluk mereka serata tempat. Tetapi untuk Arab Hijaz ini, untuk Hijaz, mereka tidak ada selera langsung untuk menakluk dan menjajah tempat ini. Kerana tempat ini terlalu jahil orangnya. Sebab mereka melihat bahawa mereka sudah mencapai kepada intelektual. Kerana mana-mana tamadun yang banyak dihantar Nabi-Nabi, mereka mencapai nilai-nilai yang tinggi. Walaupun dah bercampur aduk dengan akal, tapi mereka memandang mereka lah pemegang master, mereka pemegang PhD.
mereka pemegang degree, mereka ahlul kitab, mereka ahli intelijensia. Melihat bangsa Arab ini semuanya ummiyin. Semuanya adalah bangsa yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, dan mereka hidup dalam keadaan yang sangat jahil. Jadi mereka sentiasa menjaga sepadan mereka, kerajaan Rom dan Parsi, supaya mereka tidak mahu untuk menjajah dan supaya tidak terjangkit kejahilan orang Arab ni kepada bangsa mereka. Padahal kita tahu bagaimana Alexander the Great kan, di bawah Yunani, Macedonia, mereka meluaskan jajahan. Tapi apabila tiba tempat Arab ni, mereka tak ada selera langsung kerana begitu jahilnya. Jahil, tak tahu membaca, tak tahu menulis. Walhasil, daripada kalangan bangsa yang tidak dipandang oleh bangsa-bangsa yang lain, suatu bangsa yang dipandang hina oleh bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Arab Quraisy hanya mula dipandang ketika peristiwa bergajah. Kalau kita perhatikan sejarah, mereka mula look up kepada bangsa Quraisy dan menyangka bahawa ini adalah bangsa yang bukan main-main. Ini adalah bangsa yang sesuatu, something. Apabila tentera bergajah, kerana kisah itu spread ke banyak tempat, sebab mereka mengetahui tentera Abraha daripada kerajaan Afrika, ya. Abraha adalah orang kulit hitam yang dijadikan governor oleh Raja Najasyi Habsyah di Ethiopia untuk menjaga tanah jajahannya di sebelah Yaman. Ketika itu Yaman di bawah sebelah Habsyah, di bawah jajahannya. Maka Abraha ingin menyerang Kaabah dengan gajahnya. Allah menghantar berbondong-bondong burung untuk melemparkan kepada mereka batu-batu yang panas, sehingga Allah menyelamatkan Kaabah. Ketika itu barulah bangsa yang lain mula, oh, ini bukan bangsa calang-calang, ini bukan bangsa biasa-biasa. Sehingga mereka panggil ini sebagai ahli Tuhan, gitu. Ini orang Tuhan, kan? Kesedaran mereka lambat kerana setelah peristiwa bergajah itu, 50 hari setelah itu lahirnya Nabi SAW membawa satu corak yang baru dan satu acuan yang baru kepada bangsa Arab, yang kemudian bangsa Arab muncul sebagai suatu bangsa yang hebat. Pada zaman Rasulullah SAW sahaja sudah berapa negara. Zaman Sayyidina Umar, 2/3 dunia sudah berada di bawah Islam. Sehingga para sahabat sudah sampai ke China, membina masjid di sana, membina perkampungan, sehingga mereka meninggal dunia di sana. Sehingga seorang yang pergi ke China, mereka dapat ziarah kubur para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada bangsa ini, daripada bangsa Arab yang ummiyin. Dan Nabi SAW pangkatnya adalah ummi. Pangkat kemuliaan Rasulullah adalah ummi, iaitu seorang yang mendapat ilmu tanpa perantaraan cikgu, tanpa perantaraan lecturer, tanpa perantaraan guru. Tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca, itu adalah keistimewaan Rasulullah. Kerana ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu telah mengubah dunia. Sampai sekarang seorang yang membaca Al-Quran mengatakan, adakah Muhammad ini adalah ahli astronomi? Orang barat mengkaji, adakah Muhammad ini oceanologist? Adakah Muhammad ini embryologist? Semakin mereka mengkaji Al-Quran, semakin mereka menjumpai sesuatu yang pelik. Kerana semakin mereka teropong, semakin mereka cipta alat-alat yang berteknologi tinggi, mikroskop dan sebagainya. Rupanya segalanya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ilmu ini yang telah digali oleh ulama-ulama Islam ketika zaman dahulu. Hanya beberapa puluh tahun setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah bumi Eropah yang bernama Andalus telah dibuka oleh orang Islam. Dan Andalus telah muncul sebagai tempat ilmu pengetahuan yang begitu hebat. Islam bertapak di Andalus, iaitu sekarang ini Spanyol, Eropah. Hanya 80 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dapat saja Andalus di tangan orang Islam, ia telah dibangunkan menjadi tempat pusat ilmu pengetahuan dan kota yang besar. Kita lihat, kalau kita pergi ke Spain, ke Spanyol, kita akan lihat bagaimana Masjid Cordova. Saya yakin kalau Masjid Cordova sampai sekarang berfungsi seperti mana dahulu, itulah universiti yang pertama
Itulah universiti yang tertua. Lebih tua daripada Al-Azhar di Mesir, lebih tua daripada Zaitunah di Tunisia. Masjid Cordoba dibina awal Islam. Dan fakulti-fakulti pengajian di dalamnya bukan sahaja ilmu agama, ilmu akademik, ilmu fizik, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu geologi, ilmu astronomi, ilmu matematik, segala macam bidang ilmu semuanya diajarkan. Ibn Rushd adalah berasal daripada Cordoba. Bagaimana tempat seperti Sevilla, seperti Toledo, seperti Malaga, seperti Gibraltar, seperti Almeria, ini adalah tempat cendekiawan-cendekiawan Islam yang muncul. Dan ini adalah awal permulaan Islam. Ini lebih daripada 1000 tahun yang lepas. Kita berbicara tentang 900 Masihi, 1000 Masihi. Ketika itu ulama sedang bangkit. Dan catatan sejarah mengatakan ketika itu orang Eropah masih tak tahu ilmu lagi. Ketika Andalus naik, orang Eropah mereka masih gelap dengan ilmu pengetahuan. Kerana apa yang berada dalam gereja, mereka sentiasa mengongkong daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi anak-anak orang kaya daripada dunia Eropah yang lain, apabila mereka nak hantar anak mereka ke overseas, mereka akan hantar ke Andalus untuk belajar daripada tempat orang Islam. Macam hari ni sekarang, kalau orang nak hantar anak belajar pengajian tinggi, dia hantar ke barat, dia hantar ke Oxford, Harvard dan sebagainya. Kerana kita nampak tempat ini tempat yang hebat dan sebagainya. Zaman dahulu, orang Eropah dalam keadaan yang gelap, mereka tak faham ilmu pengetahuan. Mereka mula berkembang, mula mendapat enlightenment apabila Islam bawa ilmu tersebut. Dan susul galur sejarah ilmu yang datang ke Andalus ini adalah daripada Bani Umayyah yang telah mempunyai pengalaman di Damsyik dan juga Baghdad, yang sebelum itu telah pun menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dibina library-library, dan cendekiawan-cendekiawan yang datang daripada seluruh negara dijemput untuk kembangkan ilmu pengetahuan, kembangkan pendidikan. Dan orang-orang barat inilah yang belajar daripada orang Islam, dan akhirnya mereka tumbangkan orang Islam dan mereka mengambil ilmu Ibn Rushd yang mereka sebut sebagai Averroes, dan falsafah-falsafah pembangunan, development dan sebagainya. Kemudian mereka yang ambil alih, dan mereka adakan imperialisme untuk terangkan kepada dunia, kamilah bangsa yang hebat. Kita tahu sejarah imperialisme, bagaimana penjajahan, kolonialisme dan juga penaklukan dilakukan. Mereka sentiasa meyakinkan bangsa tempatan yang bahawa mereka ni orang yang tak tahu apa-apa, supaya mereka kena ikut bangsa kami. Padahal apa yang mereka dapati adalah daripada ilmu orang Islam. Dan ilmu itu semuanya berpunca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam ini. Apabila manusia meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Islam akan lemah. Dan Rasulullah telah memberitahu, umatku lemah apabila mereka mempunyai wahan dalam hati mereka, cinta dunia. Dan apabila mereka tidak memerhatikan apa yang berada dalam hati mereka. Kekuatan kita adalah kekuatan rohani. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita ada penyakit dalam hati. Itulah Nabi SAW mengatakan punca kelemahan kamu. Punca kelemahan kita bukan kerana kita tidak ada nuklear, bukan kerana kita tidak ada atom. Ini bukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang memusnahkan manusia. Tapi kekuatan manusia, Nabi SAW bagi tahu ini adalah kekuatan kerohanian. Saya melihat dan saya mengkaji sejarah Andalus. 800 tahun Islam bertapak sehingga jatuh secara total, dihalau, dibunuh. Kita mengetahui kisah bagaimana mereka dibakar ketika penghapusan etnik, sehingga pada 1600 masih tidak ada satu orang Islam pun yang tinggal di bumi Andalus Spanyol. Total orang non-Muslim yang telah mengambil tempat tersebut, merampas. Dan saya melihat, subhanallah, dengan segala kemodenan yang mereka capai di Andalus, kerana saya melihat apa yang binaan orang Islam yang tinggal di sana, yang alhamdulillah kerajaan dahulu dia tak musnahkan. Alhambra, Masjid Cordoba, kota Cordoba, kota Madinatul Zahra, walaupun hancur tapi kita boleh lihat bagaimana kehebatannya. Bagaimana di Sevilla, bagaimana menara yang tertinggi dibina oleh orang Islam sampai sekarang tertegak, dan ini memegang rekod bangunan yang tertinggi di Eropah selama hampir 1000 tahun, dibina oleh seorang arkitek Muslim bernama Ahmad bin Basu. Dan saya mengkaji bagaimana seorang yang tempat yang dah capai kemodenan dengan akademik yang hebat, dengan ilmu pendidikan dan universiti dan cendekiawan-cendekiawan yang ramai, ulama yang ramai,
Kenapa boleh jatuh sampai begitu? Dan saya mengkaji dan saya melihat rupanya mereka mengabaikan ilmu tasawuf. Ilmu yang menjadi asas dalam agama kita. Kerana apabila akademik diutamakan dan akal menjadi lebih kepada tumpuannya, dan ini dibangunkan dengan kemewahan. Kalau kita lihat kota-kota di Andalus ini, yang sampai sekarang ada kota-kota orang Islam penuh dengan gah, tidak menjadi masalah. Tetapi apabila hati tidak disiapkan untuk menerima kemewahan dunia tersebut, maka ini akan terbuai dengan keduniaan. Dan apa yang berlaku selama 800 tahun Islam bertapak di sana, daripada tahun yang pertama sampai terakhir, umat Islam rupanya bertelagah antara satu sama lain untuk merebut kuasa. Apabila sudah ada kuasa, masing-masing bertelagah. Walaupun ilmu tetap berjalan dengan baik, tapi di peringkat atasan politik sentiasa bertelagah. Orang Islam ingin merebut kuasa yang ini, yang ingin mendapatkan kuasa ini dan sebagainya. Akhirnya non-Muslim mengambil kesempatan di atas kelemahan umat Islam itu. Pada 1492, kota Islam yang terakhir, iaitu Granada, telah jatuh di tangan non-Muslim, menyebabkan seluruh Andalus jatuh. Dan mereka telah membunuh dengan kejam seluruh umat Islam. Dan 1600 Masihi, tidak ada orang Islam yang tinggal di bumi Spanyol. Orang Islam bermula semula di Spanyol hanya pada abad ini, 1970. Itu bermulanya orang Islam. Ada yang orang Eropah masuk Islam, dan ada orang yang dah mula berhijrah. Kerana apabila Spanyol tukar dasar, barulah orang Islam boleh bertapak. Subhanallah. Tempat nenek moyang mereka adalah orang Islam. Sehingga Madinatul Zahra itu betapa modernnya, sehingga saya mendengar bahawa Tun M untuk membina Putrajaya mendapat idea apabila setelah dia ziarah kepada Madinatul Zahra, kota yang dibina 1000 tahun yang lepas, yang mana raja telah mengambil suatu inisiatif untuk mengasingkan kota, bandar pentadbiran daripada kota tempat civilian ataupun tempat rakyat duduk. Mereka adakan quarters, mereka adakan tempat istana, mereka adakan masjid, mereka adakan library mereka adakan ofis-ofis kerajaan. Kalau kita dapat ziarah ke Andalus, kita masih boleh melihat Madinatul Zahra, kota pentadbiran, dia 8 km daripada Cordoba. Dan demikian kita mengambil pelajaran dan juga iktibar di atas sejarah, kejatuhan dan juga pembangunan umat Islam. Umat Islam bangun pada zaman sahabat dan setelahnya adalah kerana kekuatan kerohanian. Tapi apabila kerohanian tidak menjadi perhatian, maka umat Islam akan menjadi lemah dan menjadi lemah. Oleh kerana Rasulullah berjanji bahawa akan tiba akhir zaman ketika umat ini dalam keadaan yang lemah. Allah Ta'ala akan lantik lagi ada seorang yang akan memperbaharui agama kita. Sebenarnya setiap 100 tahun akan ada orang yang memperbaharui agama. Tetapi ketika akhir zaman, salah seorang lelaki daripada keturunanku akan bangkit, kata Rasulullah, yang beliau bernama Al-Mahdi, dan namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Dia akan mengisi bumi ini keseluruhannya dengan keadilan, seperti mana dunia sebelum itu dipenuhi dengan kedurjanaan dan kezaliman. Dan demikian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, kita melihat ini adalah mukjizat Nabi Muhammad, dan ini adalah keistimewaan Rasulullah setelah 1400 tahun berlalu. Setelah 1400 tahun berlalu, kita masih lihat orang-orang Islam yang masih berpegang teguh dengan ajaran yang asli yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berpegang dengan Al-Quran yang tidak berubah walaupun satu huruf. Kita masih berpegang dengan kitab yang diturunkan kepada baginda, yang merupakan mukjizat yang paling besar, iaitu Al-Quran. Satu huruf dan satu baris pun tidak berubah. Dan ini tidak berlaku kepada kitab-kitab yang terdahulu. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah ajaran tauhid, ini ajaran akidah yang suci murni, mengenal Allah, sifat-sifat Allah. Yang pada zaman dahulu yang sekejap sahaja Nabi mereka tinggalkan, sudah syirik, jatuh, habis kufur umatnya. Sekejap Nabi mereka meninggal, habis ditukarkan kitab, dipesongkan, ditukar, diubah. Tapi itu tidak berlaku kepada ajaran agama kita, tidak berlaku kepada Al-Quran, tidak berlaku kepada syariat kita. Tetapi kekuatan umat itu yang nak mengikut kepada Al-Quran itu yang kita nak bawa semula. Dan itu adalah dengan perantaraan membawa manusia cinta semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda adalah paksi kepada seluruh agama ini.
kelahiran baginda amat ditunggu-tunggu oleh nabi-nabi yang terdahulu, sehingga nabi pada zaman dahulu mereka ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat di langit dan juga seluruh penghuni bumi mereka menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegar arasy menurut sebuah riwayat kerana gembira. Dan seluruh berhala yang berada di sekeliling Kaabah semua jatuh tersembam ke bumi dengan serta-merta. Api Majusi yang telah menyala selama ribuan tahun tiba-tiba terpadam. Tiang istana di Syam bergegar, semuanya bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah umat yang terakhir kepada nabi yang terakhir, dan tidak ada lagi umat setelah kita, dan tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah generasi yang terakhir sebelum kiamat ini, sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah ini adalah hari kebangkitan. Setelah umat ini adalah hari kebangkitan. Ini adalah umat yang paling bongsu, umat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedar kenapa kita disayangi oleh Allah, kerana kita menjadi umat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bawa anak-anak kita dan kita bawa ahli keluarga kita, dan kita tanamkan cinta itu dalam diri kita, dalam jiwa kita dan juga jiwa anak-anak kita. Itu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akhiri dengan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa ajarkan kepada anak-anak kamu dengan 3 perkara. Hadis riwayat Tabrani. Ajarkan kepada anak-anak kamu 3 perkara. Yang pertama, cinta Rasulullah. Yang kedua, cinta ahli keluarga Rasulullah. Dan yang ketiga adalah cinta kepada Al-Quran. Saya ulangi, 3 tips yang merupakan formula nabawi dalam pendidikan anak-anak, dan tanamkan, semaikan perkara ini dalam anak-anak kita. Yang pertama adalah cinta Rasulullah. Yang kedua, cinta ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah cinta kepada Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Allah SWT sentiasa tambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Dan sempena malam ini adalah malam Rabiul Awal, kita berniat malam ini kita ingin hidupkan, kerana esok subuh adalah genap tahun yang keberapa Nabi SAW dilahirkan. Nabi SAW lahir sebelum daripada waktu subuh. Permulanya kelahiran Rasulullah adalah bermula sebelum waktu subuh, dan itu adalah waktu yang terbaik. 1/3 akhir malam adalah satu masa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu taala. Dan kesempurnaan kelahiran Rasulullah SAW adalah masuk waktu fajar. Maka kita berazam malam ini untuk kita hidupkan malam ini dengan tahajud, dan kita niatkan mudah-mudahan kekuatan itu Allah berikan kepada kita untuk setiap malam kita ingin bangun tahajud. Kerana setiap sebelum waktu subuh itu adalah waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun esok adalah genap, tapi setiap daripada waktu subuh setiap malam sepanjang tahun itu kita ingati dengan itu waktu lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cuba pastikan diri kita kunci jam, masing-masing kita ada alarm clock, kita ada jam dan ada telefon yang kita boleh kunci jam. Maka kita kunci pukul 4.30 ataupun pukul 5, jangan sampai terlepas waktu keemasan 1/3 akhir malam ini, dengan kita menghidupkannya dengan pengisian yang baik sebagai suatu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Dan kita berdoa, ya Allah, kurniakan aku istiqamah untuk terus bertahajud, ya Allah, untuk aku bermunajat kepadamu, wahai Allah. Dan sempena Rabiul Awal, kita banyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu selawat kita bacakan ke atas baginda, Allah berselawat ke atas kita 10 kali. 10 kali kita selawat ke atas baginda, 100 selawat Allah Subhanahu wa taala ucapkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sebarkan cinta ini ke seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dapat minum daripada telaga Kausar, daripada tangan mubarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mata kita dimuliakan oleh Allah untuk melihat wajah Rasulullah yang amat kita cintai, yang amat kita rindui. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah dan menjauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.